Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa huwa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketahuilah bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sebuah hadis berkaitan dengan dua bahagian ilmu, seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu ilmani, ilmun fil qalbi fadhaka al-ilmu an-nafi' wa ilmun fil lisani fadhaka hujjatun lillah. Ada bani Adam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya ilmu itu ada dua. Satu ilmu itu al-lisani, satu ilmu itu ada kaitan di qalbi, iaitu di hati, dan satu lagi ilmu al-lisani berada di lidah. Ilmu hati itu adalah ilmu yang memberi manfaat, sedangkan ilmu lidah adalah ilmu yang akan menjadi hujjah, yang menentang anak Adam alaihissalam yang akan mendakwa dia sebagai anak Adam yang telah beramal. Sampai daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahawasanya seseorang itu dalam penerimaan ilmunya melalui dua. Ada ilmu yang diterimanya terus kepada hatinya, ada juga ilmu melalui lisan, perlu dibicarakan, perlu disampaikan sehingga dia mendengar apa yang disampaikan. Tapi ada juga ilmu yang mana dia tidak mendengar, tapi dia memahami, dia memerhati tanpa dia mendengarnya, seperti mana dia membaca. Seperti mana kita membaca sesuatu ilmu, suatu kitab, suatu bab tanpa ada guru menjadi rujukan, lalu kita memahaminya seperti mana sebahagian pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana sebahagian daripada fatwa-fatwa ulama, kita membacanya tanpa mendengarnya. Kita membaca melalui tulisannya, lalu yang memahaminya adalah qalb, itulah hati kita. Tapi ada juga ilmu melalui lisan, seperti mana ilmunya Quran, kaedah dalam bacaan Quran, dia bukan sekadar membaca sendiri, tetapi terlebih dahulu mendengar kaedah bacaannya. Selain daripada itu, dinisbahkan, dia qiyaskan juga kepada ilmunya dua bahagian tadi, pecah menjadi dua bahagian yang lain, iaitu ilmu zahir dan juga ilmu yang batin. Dan pecah lagi, ada ilmu yang mana hakikat ilmu itu kembali hubungannya dengan hati, dan ada ilmu yang tidak ada hubungannya dengan hati, bahkan tidak diperlukan membawanya sampai ke dalam hati. Seperti mana kita mengetahui agama selain daripada Islam melalui pembelajaran kita, pengajian kita, sehingga kita mengetahui bahawasanya Yahudi itu bukan Islam, Nasrani itu bukan Islam, Hindu itu bukan Islam, dan dia itu disebut sebagai agama budaya
agama budaya dalam mereka mengasaskannya melalui pemikiran mereka, yang kita melihatnya melalui kesesatan mereka. Manakala Islam adalah agama samawi, kita tidak pernah menciptanya. Tidak ada siapa di antara kita menjadi pengasasnya. Tapi Islam datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita melihat Islam melalui para nabi, para rasul. Kita melihat Islam melalui kitab Allah. Kita melihat Islam daripada apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hati yang perlu kita membawanya sampai ke dalam hati kita, iaitu ilmu tentang Islam, tentang ma'rifatullah, tentang mahabbatullah, mahabbatul Rasulillah, mahabbatul Quran, mahabbatul sunnah, iaitulah mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai Quran, mencintai sunnah. Ini semua dibawa sampai ke dalam hati. Tetapi ilmu yang selain daripada ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam hati, seperti mana ilmu teknologi, al-ihwal dengan harta benda juga jangan sampai masuk ke dalam hati. Begitu juga berkaitan apa yang dibawa oleh agama yang lain, kesyirikan mereka. Bahkan kadang-kadang mereka juga meraihkan agama mereka, lalu dilihat dengan mata kita seolah-olah apa yang diraihkan mereka dipandang indah, tapi kita tidak boleh membawanya masuk ke dalam hati kita. Kita dilarang membawa agama lain masuk ke dalam hati kita. Jadi maksudnya kita mengetahui banyaknya agama dalam dunia, tapi kita tidak perlu membawa agama-agama itu sehingga masuk ke dalam hati kita. Selain daripada itu, ada ilmu yang ada hubungannya dengan iman. Ilmu yang ada hubungan dengan iman dikaitkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada kaitan dengan ibadah kepada Allah, maka dia kembali juga kepada hatinya. Bahkan kata ulama, tidak disebut sebagai satu ibadah sekiranya ibadahnya itu tidak ada hubungan sampai ke dalam hatinya itu. Maka agaknya disebabkan al-ilmu fil qalb, ilmu itu usul dia bermula daripada hati. Seperti mana Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, setiap daripada amal melalui niat, dan niat itu telah disepakati oleh seluruh ulama. Dia berada di hati, dia tidak berada di pemikiran, dia tidak berada di lisan, tapi dia berada di dalam hati. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu dia menciptakan hati kepada kita, agar hati itu terlebih dahulu berfungsi daripada anggota-anggota yang lain. Oleh kerana itulah seseorang yang tidak mendengar tapi dia memiliki hati, dia dapat memahami. Seseorang yang tidak dapat memandang kerana buta, tapi dia masih dapat memahami kerana dia memiliki hati. Seseorang yang tidak boleh berbicara, tapi dia juga memahami disebabkan dia ada hati. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mencela manusia yang boleh memandang, boleh mendengar, boleh berbicara, boleh memahami, tapi tidak membawa kepada hati dia. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala pun membiarkan hati. Hendaklah kita ketahui, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan kita pada satu bahagian saja hati kita, maka dia akan rosak, maka dia akan sakit. Khatamallahu ala qulubihim, Allah Subhanahu wa ta'ala menutup hati mereka. Yang dimasukkan menutup hati, Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan. Dia tidak memandang dengan pandangan rahmat, dia tidak memandang dengan pandangan cinta, maka dia rosak. Maka keadaan yang sedemikian inilah yang menimbulkan sifat taat, maknanya sabit daripada ilmu berkaitan dengan iman. Dia dikaitkan dengan ilmu ibadah kepada Allah,
dihubungkan dengan hati, maka menyebabkan seseorang itu jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan bahawa keimanan itu mendatangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kembali balik pada bahagian hati tadi. Iman itu memang telah berada di dalam hati seorang yang Islam, dan tidak ada iman bagi mereka yang tidak Islam. Oleh kerana itu, di sudah aqidatul Islam, kita tidak menyatakan Yahudi beriman, Kristian beriman, Hindu beriman, kerana keimanan itu dikhususkan untuk Islam saja. Lalu kita menyebut Islam yang beriman. Kita tidak menyebut agama lain ada juga dikaitkan yang beriman. Tidak ada. Disebabkan apa? Disebabkan kembali daripada hakikatul ilmu, iaitulah hakikat padanya ilmu. Sebab Rasulullah SAW nyatakan, ilmu yang ada hubungannya dengan hati maka nafi'an, maka dia memberi manfaat. Apa maksud memberi manfaat? Dia meleburkan segala daripada keburukan-keburukan, kerosakan-kerosakan, bahkan sesuatu yang bertentangan dengan sesuatu yang dapat memberi manfaat. Maksudnya selain daripada ilmu Islam, dia datang, dia boleh memberi mudarat pada manusia. Mudaratnya di mana? Mudaratnya pada pemikiran, pada jiwa, pada hati, pada emosi, dan sampai pada perasaannya manusia. Lalu dalam Islam membawa kembali hati manusia kepada kebenaran, ketenangan, keselamatan. Lalu kita panggil sebagai ilmu Islam. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala telah meletakkannya berada di dalam hati kita. Dan ilmu ini yang menyebabkan seseorang menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dia berkaitan dengan ilmu yang kata Nabi di hati itu. Oleh kerana itulah, walaupun seseorang itu dalam keadaan diuji dengan sakit sekalipun, tapi sakitnya tidak menyebabkan dia akan keluar daripada Islam. Dia diuji oleh Allah sehingga dia tidak keluar daripada agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap Tuhan dia, walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala mengujinya. Itulah ilmu yang memberi manfaat pada hati manusia. Secara logiknya pada kehidupan manusia, apabila seseorang itu melakukan keburukan kepada kita, dia buat lagi, lalu kita akan lari jauh daripada dia. Kita lihatlah di negara luar-luar, tak kala mana kerajaan mereka melakukan keburukan, tindakan buruk pada mereka, beramai-ramai mereka keluar daripada negara mereka. Bila dipergolakan antara tentera ini dengan kerajaan ini, lalu ada di antara mereka pun keluar daripada negara dia, seperti mana yang berlaku di Sudan, seperti mana berlaku di Syria, dan beberapa lagi kawasan. Secara logik, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menguji. Dia menguji kita kadang-kadang bersifat sesuatu, bersifat kekurangan, sakit, dan macam-macam lagi, tapi tidak menyebabkan kita itu keluar daripada menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah salah satu contoh kesannya ilmu yang memberi manfaat tadi. Sehingga kita tidak mencari agama lain, walaupun agama itu menawarkan keselamatan, kekayaan, kemewahan dalam kehidupan sekalipun, kita tidak mencarinya. Kita kembali juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab agama lain dengan slogan pergi, tapi Islam tidak. Slogan dalam Islam adalah kembali. Dalam Kristian dan Yahudi, bila kamu susah, kamu pergi kepada Tuhan kamu, merayu kepada dia, berlutut padanya. Itu agama lain. Tapi dalam Islam, apabila kamu diuji oleh Allah, apabila kamu
sekian daripada Allah. Lalu kembalilah kamu kepada Allah, bukan pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya di sini? Pergi dengan kembali tidak sama. Kembali disebabkan Allah Subhanahu wa taala tetap sentiasa menyambut hamba-hambanya. Sedangkan pergi di sini membawa kepada kejauhan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebut datanglah kepadaku, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebut kembalilah kepadaku. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah. Wahai orang beriman, kembali kamu kepada Allah. Bukan disebutnya pergilah kamu mencari Allah. Tidak, tapi kembali ini menunjukkan telah tersedia buat kamu ridha-Nya, rahmat-Nya, keampunannya, maka kamu kembali saja. Seperti mana seseorang yang keluar daripada rumahnya, dia pasti kembali ke rumahnya. Dia tidak akan hidup dalam keadaan tidak mempunyai rumahnya. Bahkan kalau sekiranya seseorang itu hidup tanpa memiliki rumah, kita tidak tahu keadaan kehidupannya bagaimana. Dia tidur di bawah jambatan, di tepi longkang. Oleh kerana itulah Rasulullah SAW mengajar kita sebelum kita tidur, lalu doalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanda syukur. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa awana. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, minum kepada kami, dan tempat tinggal kepada kami. Fakam, bahkan kata Rasulullah, berapa ramai orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Lalu Allah Subhanahu wa taala itu memberi kita tempat tinggal. Lalu Nabi kata, bacalah alhamdulillah. Mengapa agaknya? Kerana orang yang memiliki tempat tinggal, tidak lain itu salah satu nikmat dunia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sedangkan sekiranya ilmu itu hanya pada nama, kepada kemampuan pengetahuan yang zahir, maka dikatakan kenapakah dia dikatakan alim yang paling besar? Iaitulah kalau sekiranya dia memilikinya. Lalu kata ulama, tidak, melainkan dia perlu memiliki ketakwaan yang terlebih dahulu. Maksudnya seseorang ada ilmunya, ada imannya, tapi belum lengkap dia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah kepada Allah, sehingga terlebih dahulu dia memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana sahnya ibadah seseorang bukan sekadar melihat pada rukun dalam ibadah, tapi sahnya ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala apabila di dalam ibadah tersebut adanya keikhlasan, adanya kejujuran dan kesabaran. Dan perkara ini telah disepakati oleh seluruh ulama kita. Seseorang boleh beribadah tapi tanpa dia sedar dia menjadi adah. Adah itu hanya sekadar satu tradisi. Seperti mana kita berhari raya, itu bukan satu masyru' dan yang disyariatkan. Yang disyariatkan pada hari raya yang pertama saja. Sedangkan kedua, tiga sampai akhir pada Syawal itu adalah adat, tapi tidak bertentangan pada syariat. Maka diharuskan untuk meraihkannya lagi sebagai tanda kegembiraan atas Islam, iman yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak ada masalah pada syariat kita. Tetapi yang perlu kita ketahui bahawasanya sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya adalah satu rukun dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya Allah mensyariatkan kita setiap daripada ibadah ikhlas. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita setiap daripada ibadah mesti adanya kejujuran. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita setiap daripada ibadah mestinya ada kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu sabar.
lalu kamu kena tambah lagi sabar. Diulang oleh Allah menunjukkan sabar yang kedua itu jauh lebih besar daripada ujian sabar yang pertama. Ini telah disepakati oleh seluruh ulama-ulama kita. Jadi kembali balik pada hubungan dua ilmu, dua bahagian ilmu tadi, ilmu hati dan juga ilmu lisani, iaitu ilmu pada lidah kita yang berbicara. Akan tetapi Rasulullah SAW mengajar kita, kesempurnaannya adalah kembali balik pada ketakwaan. Bahkan kemuliaannya seseorang itu bukan dilihat dengan ilmunya, dengan amalnya, tetapi dilihat dengan ketakwaannya. Dan ketakwaan itu kembali balik diisi dengan rukun ibadah, itulah keikhlasan, kejujuran dan juga kesabaran. Itu adalah salah satu daripada rukun dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata ulama-ulama kita, barang siapa yang berjaya membawa pada ketakwaan atau ilmu hatinya, ilmu lidahnya, ilmu zahirnya, ilmu batinnya, maka dia seorang alim, maka dia memahami agama. Itu yang dimaksudkan dengan faqihu fiddin, orang yang faham agama. Orang yang faham agama bukan dimaksudkan dia boleh baca Quran, memahami Quran, menghafal Quran, tapi disabitkan dengan ketakwaan dia. Lebih-lebih lagi, seseorang apabila dikatakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dia berjaya mentahqiq. Mentahqiq maksudnya adalah seseorang yang sentiasa memastikan setiap ibadah itu terisi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ketakwaan itu bukan sabit hanya puasa Ramadan saja, la'alakum tattaqun. Akan tapi setiap daripada duduk bangun kita perlukan ketakwaan. Zikrullah kita terisi dengan ketakwaan. Bahkan sampai peringkat kita memikirkan kematian juga memerlukan ketakwaan. Kita tidak boleh memikirkan kematian seperti mana yang difikirkan oleh orang kafir. Kematian yang dimaksudkan di antara mereka. Tapi kewajipan bagi kita memikirkan kematian yang sabit dalam Islam. Yang sabit dalam Islam, seseorang yang mati hanya berpisah jasad dan juga roh. Hakikatnya masih hidup pada zat ain, zat yang dicipta oleh Allah untuknya. Maksudnya dia sedang mengharungi satu alam yang disebut sebagai alam barzah, sehingga dia melihat, sehingga dia mendengar, sehingga dia merasa. Padahal mendengar, melihat, merasa itu suatu di dalam dunia dulu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengekalkan sehingga dia berada di dalam barzahnya. Hati Rasulullah SAW, Nabi mengatakan orang yang mati diperlihatkan amalan orang yang hidup. Orang yang hidup memberi salam kepada orang yang mati. Lalu orang yang mati menjawabnya. Dia tidak akan menjawabnya melainkan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pendengaran sehingga mereka boleh mendengarnya. Ini menunjukkan bahawasanya roh itu memandang, roh itu memahami, roh itu juga mendengar. Ini apa? Inilah hakikatul ilmu. Ini hakikat ilmu yang memberi kesan pada orang yang bertakwa sampai kepada kematiannya. Sedangkan bagi orang-orang kafir tertutup daripada ini semua. Orang kafir itu dia tidak menerima doa, dia tidak menerimanya Quran, dia tidak menerimanya apa saja. Tak kala mana kita menyampaikan sesuatu kepada mereka, kerana telah tertutup hati mereka, sehinggalah apabila mereka berada dalam barzah, maka mereka juga tertutup daripada mendapat keistimewaan tersebut.
Disebabkan bagi orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan amalan orang hidup kepada orang yang telah mati yang beriman. Kerana itu adalah satu kurniaan. Itu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana contoh, kita yang masih hidup, kita tidur, lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita esok apa yang akan berlaku selama 24 jam. Lalu kita tidur lagi, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita lagi sebulan apa yang akan berlaku di Indonesia ni. Lalu apa yang dimaksud itu adalah satu kurniaan. Tidak ada di antara kita boleh melihat apa yang akan datang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberi kurniaan ini hanya kepada mereka yang hatinya hidup, yang memiliki hati pada, dia memiliki ilmu pada hatinya, pada jiwanya, dan dia mempunyai ketakwaan dan juga keimanan. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu tersebut walaupun dia telah mati. Melihat amalan orang hidup adalah satu ilmu. Melihat pahala orang yang sedang beramal sedangkan dia telah mati, itu adalah satu daripada cabang-cabang kurniaan ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita yang sedang hidup, kita beramal, Allah terima amal kita, tapi kita tidak melihatnya pahala itu bagaimana dia datang, pahala bagaimana diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang telah mati, kita yang masih hidup beramal, mereka melihat pahalanya. Bahkan mereka juga melihat pahala yang datang kepada mereka atas kesan daripada amalan istiqamah jariah yang pernah mereka lakukan suatu hidup dulu. Dan ini nak kata ulama-ulama tasawuf, itulah ilmu yang masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana pahala yang diberi, falahum ajrun ghairu mamnun illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Bukan sekadar ditakwilkan oleh ulama pahala, kecuali bagi orang yang beriman, beramal soleh, pahala mereka itu berjalan tak pernah putus-putus. Tapi ditakwilkan oleh ulama-ulama kita bukan sekadar pahala yang berjalan tak putus-putus, tapi ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang telah mati juga berjalan tidak putus-putus. Walaupun dia mempelajari ilmu tersebut secara langsung datang daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam barzahnya. Seperti mana dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad, seseorang yang belajar Quran, istiqamah mempelajari, sangat mencintai mempelajarinya, hanya saja dia tidak berjaya menyelesaikan seluruh daripada pembelajaran Qurannya itu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang keinginannya untuk mempelajari Quran daripada awal sampai akhir. Lalu dia dimatikan oleh Allah sebelum dia berjaya menyelesaikan pembelajarannya itu. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datangnya malaikat mengajarnya Quran sehinggalah sampai kepada akhirnya di dalam barzahnya itu. Itu sahabat daripada Rasulullah, hadis riwayat Imam Ahmad. Apa maksudnya di sini? Yang dikaitkan di sini adalah pada mukadimah tadi, ilmu yang memberi manfaat dalam hati, nafi'an. Kalimah nafi'an, dia tidak bermula berakhir di atas dunia, tapi nafi'an adalah bermula di atas dunia tapi tidak pernah berakhir sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dia tidak memberi, dia tidak berakhir. Itulah maksudnya nafi'an. Oleh kerana itu, berapa ramai di antara manusia itu selamat dengan ilmunya di akhirat, kerana ilmu yang memberi manfaat. Berapa ramainya orang yang selamat dalam barzahnya disebabkan daripada ilmu-ilmu yang kembali diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesan daripada ilmu yang memberi manfaat, walaupun dengan Quran yang dia dengar, bukan yang dia baca, juga memberi manfaat kepada dia.
Sehingga ulama-ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah berfatwa, dan fatwa ini adalah ijma', telah disepakati oleh seluruh daripada ulama-ulama yang bermazhab akidah Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Itu adalah mazhab kita. Dia sudah aqaid akidah Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat bacaan Quran, orang yang hidup membacanya, tetapi didengar kerana orang yang telah mati dalam barzah mendengar, maka memberi manfaat pada dia. Ini ittifaq, ini telah disepakati. Apa maksudnya pada usul? Orang yang telah mati masih mendengar, orang yang hidup membaca Quran. Soalannya, adakah bacaan Quran bagi orang yang hidup sampai sedangkan dia mendengar? La'allakum turhamun, semoga dia mendapat, kamu mendapat rahmat. Dia mendapatnya. Seperti mana kata ulama, mendengar Quran bukan sekadar mendapat rahmat, dia ibadah. Bahkan orang yang mati dia mendengar Quran juga dia mendapat manfaat dan ibadah buat dia. Walaupun mungkin tidak mendapat pahala, tapi dia mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran telah dibacakan, maka hendaklah kamu mendengar, perhatikan, la'allakum turhamun, semoga kamu mendapat rahmat. Lalu tak kala mana orang yang telah mati juga mendengar pada bacaan Quran orang yang hidup, dia juga mendapat rahmat daripada Allah. Kerana usul pada takwilnya, pada kaitan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberi kepada Allah atau orang yang beriman, atas hati orang yang hidup dengan keimanan tadi, dia tidak berlaku semata-mata ataupun hanya berada di atas dunia, tapi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia berada dalam barzahnya. Jadi itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitkan, bahawasanya ilmu pada lisan akan menjadi hujah. Soalannya di mana akan menjadi hujah? Di dalam barzah. Sekiranya lidah kita digunakan dengan membaca kitab Allah, lidah ini kembali membacanya, dia menjadi hujjah. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang yang membaca surah Tabarakalladzi biyadil mulk, itulah surah Al-Mulk, melainkan surah itu menjadi munjiah. Munjiah ini penghalang daripada siksaan kubur. Di dalam Quran ada 30 ayat. Barang siapa membacanya pada waktu malam, maka dia akan menahan seseorang daripada siksa kubur. Lalu apa yang dimaksudkan kata ulama-ulama ini adalah berkaitan dengan amalan lisani. Lisan. Seseorang yang masuk dalam barzah, alam kubur, tapi sewaktu di atas dunia, siang, malam, yang membaca surah Al-Mulk, lalu kata ulama dia kembali membacanya di dalam barzahnya. Perkara ini berlaku atas sahabat Rasulullah yang pernah bermalam, yang dia tak tahu sebelah tempat dia tidur itu adalah tanah perkuburan. Lalu dia terdengar seseorang membaca surah Al-Mulk. Apabila dia memerhatikan tidak ada orang, rupa-rupanya dia mendengar bacaan itu berada, bacaan itu daripada bawah tanah. Keesokan harinya dia bertemu Rasulullah. Ya Rasulullah, semalam aku tertidur hampir dengan tanah perkuburan. Ya Rasul, aku mendengar orang yang baca surah Al-Mulk. Rupanya dia berada bacaan itu dalam tanah, ya Rasul. Lalu kata Rasulullah, itu adalah surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, yang menjadi munjiah, penghalang seseorang pada siksa kubur ataupun apa-apa saja yang ada kaitan dengan azab kubur, ataupun apa saja yang dikaitkan dengan kesusahan di dalam kubur. Apabila dia membacanya, maka malaikat tidak akan menyiksanya. Maka apa maksud di sini? Inilah maksudnya lidah yang masih membaca walaupun dia telah mati. Hanya saja kita tidak bicara di sini adalah roh dan jasad membaca, tapi Allah Subhanahu wa taala memberi roh untuk membaca, untuk mendengar, untuk melihat. Jadi ini yang dikaitkan kata ilmu, kata ulama kita itu yang dikaitkan dengan hadis Rasulullah, ilmu
yang pecah menjadi dua bahagian tadi. Ilmu pada hati, ilmu pada lisan. Yang mana ilmu ini, dua bahagian ilmu berterusan sehingga kita menemui Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang pernah kita ketahui sewaktu di atas dunia dulu. Sehingga kata ulama-ulama kita tidak diperkenalkan dengan ini disebabkan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu telah memberi ilmu tersebut kepada kita. Jadi itulah hakikatnya ilmu, itulah hakikatnya yang perlu kita pelajari sehingga kita nampak dan jelas bahawasanya ilmu-ilmu ini benar-benar memberi manfaat pada dirinya suatu dia menemui Allah Subhanahu wa taala, dan lebih-lebih lagi suatu dia berada di dalam barzahnya. Itu menunjukkan bahawasanya ilmu itu hidup walaupun dia telah mati. Dia telah mati, hanya berpisah roh pada dan jasad, tapi ilmunya tidak pernah mati-mati. Kerana ilmu itu salah satu pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikaitkan dengan ilmu yang memberi manfaat, sehingga pada setiap pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang memberi manfaat. Allah mengurniakan ilmu yang memberi manfaat kepada Rasulullah, sehingga kita lihatlah bagaimana ilmu tersebut tersebar sehingga menjadi manfaat bagi umat Islam, sehingga ilmu itu juga memberi manfaat padanya dalam barzahnya, sehinggalah dia menemui Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman ilmu kepada kita dan mengurniakan kepada kita ilmu yang benar-benar memberi manfaat dalam kehidupan duniawi kita, ukhrawi kita, sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'a. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.